Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nurdina Syakila binti Azhar, nombor matriks 068971. Baiklah, saya akan menceritakan tentang proses kejadian atau proses dalam melaksanakan tugasan assignment, iaitu dalam subjek etika interaksi dengan Al-Quran. Ustaz Azizul. Baiklah, dalam tugasan assignment ini, kami telah diberikan tugasan untuk membuat dokumentari atau merakam video pembelajaran yang berkaitan dengan Al-Quran. Jadi, kami perlu mencari beberapa sekolah yang berkaitan dengan Al-Quran dan menginterview beberapa pelajar mereka dan juga merakam video pembelajaran mereka lah. Jadi, kami telah memilih sekolah SMKE Datuk Haji Abbas bagi melaksanakan tugasan assignment tersebut. Kami pergi ke sana, kami telah menghubungi beberapa pihak mereka dan mendapat persetujuan daripada pengetua. Pada 24 Mei 2023, kami telah pergi ke sana untuk merakam dan membuat dokumentari berkaitan dengan Al-Quran, iaitu merakam video mereka belajar dan bagaimana cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Namun, terdapat sedikit masalah apabila kami tidak dapat merakam video pembelajaran kelas mereka disebabkan oleh pada waktu tersebut mereka tidak ada kelas dan beberapa guru juga terlibat dengan mesyuarat. Tetapi, kami berjaya juga untuk menginterview beberapa pelajar di situ, iaitu pelajar Form 2 yang mengambil kelas kemahiran Al-Quran dan mereka memberikan kerjasama yang sangat baik kepada kami. Seterusnya, hari yang kedua pula kami datang ke sana kembali untuk merakam video pembelajaran mereka pada tarikh 11. Alhamdulillah, kami telah berjaya merakam video pembelajaran mereka, iaitu kami juga menginterview guru mereka iaitu Ustaz Solah dan bertanyakan berkaitan dengan kelas kemahiran Al-Quran. Dan mereka sangat memberikan kerjasama yang baik dan Alhamdulillah kami berjaya untuk menyiapkan video rakaman dan dokumentari bagi tugasan ini. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan menceritakan proses rakaman video kami dijalankan. Yang pertama, persiapkan peranti seperti telefon pintar ataupun kamera digital. Tetapi disebabkan kami tidak mempunyai kamera digital, jadi kami hanya menggunakan telefon pintar sahaja. Jadi apa yang saya perlu memastikan ialah memastikan peranti yang digunakan iaitu telefon pintar dalam keadaan yang baik dan berfungsi dengan baik. Tambahan pula, kita perlulah periksa bahawa bateri telefon tersebut mencukupi agar tidak berlaku perkara yang tidak diingini. Kedua, saya akan tentukan sudut pandangan yang diinginkan untuk rakaman video dan pastikan kamera ditempatkan di tempat yang sesuai supaya video tersebut akan kelihatan lebih cantik. Ketiga, memastikan cahaya yang memadai untuk mendapatkan gambar yang jelas dan memastikan juga bunyi yang dihasilkan jelas dan tidak terganggu oleh bunyi latar belakang yang bising. Dan yang terakhir, review dan edit video. Selepas rakaman selesai, saya perlu mengkaji semula video yang telah dirakam dan menyusunnya mengikut kreativiti tersendiri. Ini boleh melibatkan pemotongan, penyentuhan klip, penambahbaikan warna, penambahan muzik atau kesembunyian. Jadi, begitulah proses rakaman kami dijalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hasil daripada dokumentari yang telah kami buat, kami juga ada menemukan beberapa orang pelajar dan juga pengajar kelas kemahiran Al-Quran di sekolah Al-Haq tersebut. Jadi hasil daripada temuduga tersebut, kami ada bertanyakan tentang apa itu kelas KKQ dan bagaimana kelas KKQ ini dijalankan. Yang pertama yang jawab ialah kelas KKQ ini merupakan kelas kemahiran Al-Quran yang diadakan untuk pelajar tingkatan 1, 2 dan 3. Kelas ini tidak dijalankan untuk semua pelajar dan hanya sebahagian pelajar sahaja yang meneruki kelas ini. Bagi pelajar tingkatan 1, 2, 3, kelas ini dijalankan dalam waktu PDPC iaitu pada waktu pagi ataupun selepas mereka rehat. Yang penting sebelum mereka menunaikan solat zuhur. Manakala untuk pelajar tingkatan 4 dan 5, kelas ini dilakukan di luar PDPC mereka kerana mereka telah terlibat dengan pelbagai aliran seperti aliran sastra, ekonomi dan sains tulis. Kelas KKQ ini, apa yang ada di dalam kelas ini, saya bertanya kepada pelajar, mereka mengatakan dalam kelas ini mereka belajar tentang Al-Quran seperti ulum Al-Quran, taranum, qiraat iaitu menerangkan beberapa bacaan daripada beberapa imam. Kemudian mereka juga belajar tentang tajwid
dan juga melakukan sesi hafazan. Pelajar perempuan juga ada mengatakan selain daripada kelas KKQ ni, mereka juga ada kelas for fun. Kelas for fun ini dijalankan pada waktu malam bagi pelajar yang duduk di asrama. So, kelas for fun ini dijalankan pada hari Sabtu malam Ahad. Mereka tidak menyertai prep yang disediakan dalam jadual, tetapi mereka menghadiri kelas for fun yang diadakan. Kelas ini diadakan pada waktu malam untuk menghafal dan mentajwid surah hafazan. Selain itu, antara soalan yang kami ada bertanya juga ialah bagaimana mereka mengaplikasikan Al-Quran dalam kehidupan seharian mereka. Kerana topik kita berkaitan etika dengan Al-Quran, ya. So, mereka menjawab, pada setiap pagi, sekolah mereka ada mengalunkan bacaan Al-Quran semasa perhimpunan. Saya bertanyalah, kori yang membaca tu daripada kelas mana? Dia kata kelas tak kisah kori yang mana, tapi ada sesi bacaan Al-Quran yang dijalankan pada setiap pagi beserta Asma'ul Husna. Dan soalan terakhir yang saya ada tanya kepada mereka, bagaimana cara mereka sendiri untuk beradab dengan Al-Quran? Salah seorang pelajar tersebut berkata, apabila kita membaca Al-Quran, niat awalnya kita nak baca Al-Quran, tetapi mungkin di tengah-tengah terdapat perbualan kosong. Maksudnya tiba-tiba kawan kita datang tegur. So dia mengatakan apabila kita tiba-tiba berbual, kita hendaklah tutup semula Al-Quran yang kita baca. Itu dia kata that's the way how we read to Quran. Itu bagaimana cara dia beradab dengan Al-Quran, semudahnya lah. So, seorang lagi pelajar dia mengatakan apabila dia membaca Al-Quran, dia mengangkat Al-Quran sebegini, melebihi daripada paras dada. Itu bagaimana dia menghormati Al-Quran itu sendiri, kerana Al-Quran itu memang sememangnya adalah mukjizat yang paling agung dan perlu kita hormatinya, sebab kita sendiri pun tidak boleh meletakkan Al-Quran tersebut di bawah. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Syafawi, nombor matrik 069080. So, hari ini saya akan simpulkan tentang saya interview dengan pelajar lelaki berkaitan mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Contohnya, saya tanya pelajar lelaki, kenapa mereka pilih untuk masuk ke kelas KKQ ni? Jawapan mereka adalah kerana alang-alang mereka dah masuk sekolah agama, jadi mereka nak masuk kelas yang berkaitan dengan Al-Quran dan agama. Kemudian soalan yang kedua saya bertanya kepada mereka ialah, bagaimanakah awak bahagikan masa untuk menghafal Al-Quran? Mereka mengatakan ketika guru tiada dalam kelas dan tiada kerja sekolah, jadi masa itulah dia menghafal Al-Quran. Pada waktu lain pula, contohnya pada waktu malam, mereka menghafal selepas maghrib, antara maghrib dengan isyak tu, dan ataupun tiada apa-apa urusan selepas isyak tu, maksudnya tiada study waktu prep kan, time study tu mereka tak ada kerja untuk dibuat, jadi mereka mengambil waktu tu untuk menghafal Al-Quran. Kemudian soalan last adalah bagaimana mereka menghafal Al-Quran. Mereka membacakan mereka membaca satu surah. Contohnya surah Al-Baqarah. Mereka membaca satu muka surat tu. Apabila kemudian mereka hafal dari satu ayat kepada satu ayat. Mereka baca dulu satu ayat, kemudian mereka hafal sampai ingat yang tu. Kemudian mereka beralih kepada ayat yang seterusnya sampailah mereka ingat dengan apa yang mereka hafalkan itu. Itu apa yang saya dapat daripada pelajar lelaki. Baiklah, sekarang ni kita akan menceritakan apa yang kita dapat daripada jawapan ustaz pula. Bila kita interview ustaz, kita ada tanyakan dua soalan. Iaitu soalan pertama, adakah subjek KKQ ini diambil oleh semua pelajar? Jawapan ustaz adalah subjek KKQ ini tak semua pelajar berambil. Semasa pelajar masuk tingkatan 1, mereka buka untuk pemilihan pelajar tingkatan 1 siapa yang hendak masuk. Mereka akan buat ujian secara lisan untuk mereka tengok kemahiran mereka membaca Quran. Kerana kelas KKQ ni dia lebih tekankan kepada kemahiran membaca Al-Quran. Sebab di sini dibekalkan beberapa perkara yang berkaitan dengan Quran, antaranya berkenaan dengan tajwid, ulum Quran, hafazan, qiraat dan taranum.
Sebab tu untuk kemasukan ke kelas KQ ni, mereka mengambil pelajar yang telah mahir membaca Al-Quran secara lancar sahaja. Maksudnya mereka yang macam budak-budak yang tak pandai, yang baru nak membaca ke, tak pandai membaca, baru nak mengeja, mereka tak digalakkan untuk masuk ke kelas KQ ni. Sebab KQ ni dia lebih kepada yang dah pandai baca Quran lah, untuk mereka bertaranum, qiraat dan sebagainya. Kemudian soalan last, kita bertanyakan pada ustaz tu adalah, adakah adab berkenaan dengan Al-Quran ni diajar melalui pengajaran KQ juga? Jawapan ustaz adalah ya. Adab berkenaan dengan Al-Quran yang kita tekankan kepada pelajar di sini ialah supaya mereka jagalah adab hamatul Quran. Pegang Quran macam mana, bawa Quran macam mana. Jangan letak Quran di dalam beg atau di bawah lantai, kerana Al-Quran adalah suci, iaitu kalamullah yang diturunkan kepada kita. Jadi kita kenalah memegang dan memeliharanya dengan sebaiknya. Seeloknya letaklah Quran ni di atas meja. Itulah adab yang diajar kepada pelajar-pelajar supaya mereka faham konsep menghormati Al-Quran. Bukannya mereka membawa Quran tu seperti buku-buku biasa saja. Itu tidak digalakkan semasa membawa Quran. Kita kenalah bawa Quran, pegang di dada. Itulah adab yang kita patut praktikkan dalam memegang Al-Quran dan memelihara Al-Quran. Kesimpulannya, daripada pelajar lelaki dan guru ni, mereka memang minat untuk membaca, untuk menyertai kelas KQ ni, iaitu kelas kemahiran Al-Quran. Di dalam kelas KQ ni banyak diterapkan, bukan sahaja qiraat dan ulum Quran ataupun taranum, tapi mereka juga belajar tentang bagaimana untuk memelihara dan beradab dengan Al-Quran. Contohnya cara memegang, cara letak di mana, cara membaca. Mereka bukannya belajar qiraat semata-mata, tapi belajar juga tentang adab memegang Quran dan sebagainya. Itu sajalah daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syafiqah binti Abdillah. Nombor matrik 069521. Sekarang saya ingin berkongsi sedikit sebanyak pengalaman dan juga perasaan kami semasa menjalankan dokumentari di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Dato' Haji Abbas atau dikenali sebagai Sekolah Agama Tok Jiring. Kami memilih sekolah ini kerana terdapat kelas KKQ, iaitu Kelas Kemahiran Al-Quran. Pertama sekali, pengalaman yang kami dapat daripada proses dokumentari ini ialah kami dapat mengetahui cara untuk berhubung atau berkomunikasi dengan orang luar, terutamanya orang yang berjawatan tinggi. Secara tidak langsung dapat memberi pendedahan kepada kami tentang prosedur atau proses sebelum menjalankan dokumentari ini. Misalnya, yang first kali kita perlu semak atau perlu memilih tempat yang sesuai. Kemudian barulah kita boleh semak dalam internet tentang tempat tersebut sama ada sesuaikah untuk kita mengadakan dokumentari tempat tersebut. Kemudian barulah kita kontak tempat itu seperti menelefon nombor yang tertera di laman sesawang. Jika tempat itu sesuai dengan dokumentari yang ingin kita jalankan, barulah kita perlu menghantar permohonan surat tersebut untuk menjalankan dokumentari berkaitan dengan tajuk yang kita perolehi. Seterusnya, kami sangat teruja apabila dapat menemubual Ustaz Solah yang merupakan ustaz yang mengajar kelas KKQ di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Tok Jiring. Kami dapat mengetahui banyak maklumat berkaitan kelas KKQ yang dikongsikan oleh beliau. Kelas ini sangat menarik kerana pelajar dapat menghafaz beberapa surah-surah tertentu secara bertajwid dan mengamalkannya. Pada waktu yang sama, pelajar juga dapat mengetahui lagu-lagu taranum Al-Quran serta mempelajari bacaan qiraat yang berbeza. Selain itu, semasa sesi kami menjalankan dokumentari ini, kami tidak sangka bahawa kami dapat belajar sekali apa yang pelajar itu belajar dalam kelas qiraat. Sangat menarik. Ketika itu, Ustaz Solah mengajar berkaitan surah Al-Masad, iaitu berkaitan dengan hukum tajwid dan juga bacaan qiraat. Saya sangat-sangat teruja kerana sebelum ini saya tidak pernah belajar qiraat. Namun beberapa orang daripada ahli kumpulan saya pernah
mempelajari qiraat tersebut kerana mereka pernah menyertai kelas KKQ sewaktu di sekolah dahulu. Perasaan yang ingin saya kongsikan adalah sangat-sangat gembira dan teruja apabila dapat turut serta semasa sesi pembelajaran dilaksanakan. Tidak dinafikan, kawan-kawan sekumpulan saya turut gembira, malah mereka ingin menyertai kelas KKQ sekali lagi. Sangat-sangat seronok. Guru-guru dan pelajar di sana sangat peramah dan menyambut baik kedatangan kami dari UNIZA. Semua proses dokumentari kami berjaya lancar sehingga akhirnya. Bagi kami, tugasan berkaitan dokumentari ini agak mencabar pada mulanya. Namun apabila kami semua bekerjasama memberi idea yang bernas, semuanya dimudahkan dan berjalan lancar. Malah dapat memberi pengalaman yang baru kepada kami semua. Itu sahaja yang dapat saya kongsikan berdasarkan pengalaman dan juga perasaan saya dan rakan-rakan semasa menjalankan dokumentari di Sekolah Menengah Kebangsaan Dato' Haji Abbas atau dikenal sebagai Tok Jiring. Kami sangat-sangat bersyukur dapat menyiapkan tugasan ini. Sekian, terima kasih.